Salam sejahtera dan selamat petang. Baik, kita akan teruskan bahagian kedua untuk isi-isi esei bertemakan sosial dan budaya. So, ini adalah sambungan daripada kelas yang lepas. So, hari ini kita akan masuk kepada bahagian yang kedua ataupun topik yang kedua. Kita akan masuk kepada modal insan kelas pertama. Okey. Baik. Jadi untuk pengenalannya, masyarakat pembangunan modal insan berazam dan berusaha untuk melahirkan lebih ramai modal insan kelas pertama yang akan menjanjikan tamadun yang cemerlang, gemilang dan terbilang. So itu adalah dia punya tujuan dia lah ataupun matlamat untuk melahirkan lebih ramai lagi modal insan kelas pertama. Apa yang dimaksudkan dengan modal insan kelas yang pertama? Maksudnya di sini adalah mampu memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia yang merangkumi semua aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kekayaan morality, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang bersifat holistik. Minda kelas pertama memerlukan segenap usaha serta komitmen daripada setiap peringkat masyarakat untuk melahirkan modal insan. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, semua kena ada kerjasama lah. Dan sudah tentunya ada mempunyai usaha-usaha untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Right. Kalau soalan ditanya, diminta kita huraikan kepentingan modal insan kelas pertama. Kalau soalan itu ditanya huraikan kepentingan. Jadi antara isi-isi yang kita boleh gunakan di sini, yang pertama adalah untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang mampu berdaya saing. So itu adalah isi yang pertama lah. Kita semula untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang mampu berdaya saing. Berdaya saing yang dari segi macam mana? Dapat berdaya saing dengan negara-negara membangun yang lain lah. Yang sudah maju gitu. Agar mampu dijadikan contoh oleh negara-negara di rantau Asia. Kenapa Malaysia mau dijadikan sebagai contoh di negara-negara di rantau Asia? Kerana modal insan kelas pertama adalah merupakan golongan tenaga muda yang mempunyai potensi yang amat bernilai untuk dibangunkan bagi memajukan lagi segala sektor-sektor yang penting di Malaysia. Itu dia punya dari segi huraian dia punya huraian lah. So dia punya isi pertama tadi yang kita jumpa di sini adalah untuk menjadikan negara Malaysia mampu ataupun sebagai negara yang mampu berdaya saing. Kedua pula adalah golongan ini akan menjadi tulang belakang bagi memastikan negara Malaysia akan sentiasa membangun seiring dengan negara-negara maju yang lain. Isi yang ketiga pula, isi yang ketiga adalah dianggap sebagai benteng harapan untuk maju ke hadapan dan sebagai sumber penting bagi membentuk kemajuan negara. So, ini sebenarnya kita boleh gunakan untuk bahagian pendahuluan lah. Bahagian pendahuluan. Baik. Kita pergi kepada isi yang pertama lah ataupun bahagian pertama. So yang tadi itu sebenarnya itu adalah dia punya pendahuluan lah. So sekarang ni kita masuk kepada isi yang pertama. Untuk menjana semua kemajuan negara Malaysia dalam semua bidang. Agar menempah kemajuan serta perubahan ke atas negara. Terbukti apabila golongan minda kelas pertama ini telah mencuba untuk melakukan transformasi secara total atau perubahan drastik yang menyeluruh terhadap cara dan gaya hidup,
Okey, adat resam, budaya, dominasi ekonomi dan keuangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, teknologi maklumat dan sebagainya. Jadi banyaklah, okey, banyak perubahan, okey, ada banyak perubahan yang telah dilakukan. Sebab melalui ilmu kita boleh dapat mengubah sebenarnya apa-apa benda, merangkumi ke semua aspek selagi ia masih lagi membawa kepada kebaikan atau memberikan manfaat. Okey, tindakan golongan ini melakukan transformasi ini sebabnya untuk apa? Okey, adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia agar selaras dengan taraf hidup masyarakat di negara-negara membangun yang lain. Okey, yang kedua pula, okey, so selesai sudahlah. Okey, kepentingan modal insan kelas pertama. Okey, seterusnya kalau soalan dia tanya, okey, apakah persediaan untuk melahirkan modal insan berminda kelas pertama? Jadi apa isi yang kita ingin kemukakan? Okey, yang pertama adalah rakyat, kita boleh cakap atau kita boleh sebut, rakyat perlu meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Okey, dengan caranya macam mana? Melalui pendedahan meluas terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang oleh golongan muda. Okey, golongan ini perlu menyediakan diri dengan memiliki kemantapan informasi serta kemahiran dalam pelbagai. Okey, lepas tu melalui penguasaan ilmu pengetahuan kita dapat mendedahkan bidang sains dan teknologi kepada seantero rakyat atau masyarakat Malaysia. Jadi luaslah peringkat meluas akan menjadi meluas di semua peringkat dari segi peluang pendidikan dan latihan berkualiti. Okey, isi yang kedua pula adalah persediaan untuk memajukan modal insan kelas pertama adalah institusi pengajian tinggi mesti bertaraf antarabangsa. Okey. Saluran utama penjanaan modal insan adalah melalui daripada IPT. Okey. IPT. Kenapa? IPT perlu memberikan perhatian khusus, okey, kerana melaluinya akan lahir generasi muda yang berpendidikan, berkemahiran, kreatif, inovatif, bersikap progresif dan berfikiran kritis. Dengan itu, institusi pengajian tinggi tempatan mesti mencapai piawaian antarabangsa. Okey, untuk mencapai keselarasan lah. Okey, matlamat yang ingin ditetapkan. Baik. Seterusnya adalah kualiti ahli akademik mesti merangkumi ketokohan, kepakaran dan komitmen. So tidak boleh yang biasa-biasalah, mesti yang sudah ada lama pengalaman dan juga ada pengalaman dalam kepakarannya sendirilah. Sebab kita nak ajarkan kepada pelajar-pelajar yang akan menjadi pewaris pada masa-masa akan datanglah begitu. Okey. Sekurang-kurangnya 60% daripada jumlah tenaga akademik perlu memiliki peringkat tertinggi ijazah kedoktoran falsafah menjelang tahun 2010. So kita boleh jadikan ni sebagai contoh. Okey, kalau kita nak cakap kualiti ahli akademik mesti merangkumi ketokohan, kepakaran dan komitmen, kita boleh cakap, kita boleh bagi contoh 60%. Okey, 60% daripada jumlah tenaga akademik mesti memiliki peringkat tertinggi ijazah doktor falsafah tahun 2010. Untuk memperkukuh keupayaan penyelidikan di universiti tempatan, jalinan kerjasama dengan institusi terkemuka antarabangsa dan juga swasta penting. Kursus-kursus yang ditawarkan juga perlu sejajar dengan keperluan semasa sumber manusia. Baik. Persediaan yang ketiga adalah penyelidikan dan pembangunan R&D, sains dan inovasi perlu dimajukan. Okey. Pembelanjaan cukup untuk aktiviti R&D diperuntukkan. Jadi sudah ada dia punya macam kewangan dia lah sendiri untuk mencapai
ataupun untuk pelaksanaan aktiviti R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan sudah ada. Dia punya macam peruntukan di situlah, dengan harapan dapat membantu tenaga pengajar ataupun ahli-ahli akademik untuk diajarkan kepada para pelajar. Tabung sains dan tabung tekno penting bagi mempermudahkan akses kepada sumber kewangan. Penyelidikan asas bagi maksud memperkembang dan mendalami ilmu akan digalakkan. Perkomersialan penemuan R&D juga penting. Baik. Di antara program yang berkaitan dengan aktiviti R&D adalah program Brain Drain, yaitu program untuk melibatkan atau menarik ke Malaysia para penyelidik, saintis dan jurutera yang cemerlang, termasuk warga negara Malaysia di luar negara dilancarkan. Persediaan yang keempat, yaitu masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral mesti diwujudkan. Masyarakat minda kelas pertama adalah masyarakat yang berpengetahuan, mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral. Rakyat harus menghayati dan menghargai budaya, kesenian dan warisan serta sejarah negara, bangsa dan agama. Baik. Terusnya kita pergi kepada soalan yang mungkin yang akan ditanyakan. Apakah faktor modal insan di negara ini masih lagi berada di kelas yang ketiga? Kalau tadi kita sudah tahu persediaan untuk melahirkan modal insan berminda kelas pertama. Kemudian kita pergi kepada faktor modal insan. Kenapa masih lagi kita berada di kelas ketiga? Yang pertama, isi pertama di sini kita boleh kemukakan adalah disebabkan kekurangan kepakaran. Kekurangan kepakaran. Kenapa berlakunya kekurangan kepakaran? Karena negara kita masih lagi kekurangan cerdik pandai dalam setengah bidang yang memerlukan kepakaran yang sangat tinggi. Contohnya dalam sektor otomotif. Pakar-pakar asing tidak mau memindahkan teknologi mereka karena bimbang monopoli akan beralih kepada produk keluaran negara lain. Jadi maksudnya mereka tidak mau dorang punya produk itu dicuri begitu sajalah. Sebab pernah dah buat kan, takkanlah nak bagi orang macam ambil kesempatan kan. Jadi memang tidaklah gitu. Jadi ini akan menyebabkan kerencatan usaha kerajaan untuk mencapai modal insan di kelas pertama. Sebab kita masih lagi berada di kelas ketiga lah. Gitu. Jadi, contohnya kan sektor otomotif ini sekarang tidak lagi mendapat permintaan sebab tidak ramai yang minat. Jadi, semakin rendah lah permintaan di negara Malaysia. Oleh itu, industri otomotif tidak begitu bersaing dengan produk luar negara lain seperti Jepun dan Korea. Yang kedua adalah tahap teknologi yang rendah. Perlu diakui bahwa tahap perkembangan teknologi juga ketinggalan berbanding dengan negara maju yang lain. Teknologi negara maju telah jauh membangun ke hadapan. Sementara kita masih lagi macam statik lah ataupun di belakang karena menggunakan kaedah konvensional dan tradisional dalam banyak bidang. Contohnya sektor pertanian dan peladangan. Masih lagi menggunakan kaedah lama dalam proses pengeluaran. Begitu juga dengan sektor industri kecil dan sederhana. Kesannya ialah kita tidak mampu bersaing untuk menghasilkan keluaran yang banyak dalam satu masa berbanding dengan negara seperti negara maju seperti Jepun. Karena Jepun menggunakan semua sektor dia menggunakan teknologi yang sangat canggih, termasuklah pertanian dan perikanan. Pertanian dan perikanan. Jadi tidak heranlah mereka boleh menghasilkan produk yang berkualiti dan berkuantiti. Sebab itu produk-produk daripada negara-negara maju seperti Jepun ini banyak yang menjadi permintaan lah. Gitu.
Okey, seterusnya adalah disebabkan kekurangan latihan. Okey, latihan sebenarnya latihan sangat penting. Okey. Okey, kekurangan latihan. Okey, latihan penting untuk memastikan sumber tenaga yang bukan saja bijak melontarkan idea, bahkan turut memiliki kemahiran dan pengalaman yang sangat tinggi dalam bidang masing-masing. Jadi perlunya ada latihan lah. Okey. Tetapi rakyat di negara kita kurang berpeluang untuk mendapatkan latihan berkemahiran tinggi atas pelbagai faktor. Okey, salah satu faktor atau masalah dia ialah uh, setengah badan atau pihak korporat yang tidak mampu untuk menaja pekerja bagi mendapatkan latihan kepakaran dari negara maju. Itu dia punya sebab-sebabnya. Okey. Yang keempat adalah kursus yang ditawarkan di IPT tidak memenuhi permintaan pasaran kerja dan berasaskan teori. So, maksudnya hanya teori saja, tapi dari segi praktikal itu adalah kurang. Sebab sekarang kalau semua kursus yang ditawarkan di universiti, 60% tu dia mesti berdasarkan daripada praktikal. Bukan hanya menguji ataupun tidak hanya diuji dari segi pengetahuan akademik semata-mata. Teori itu hanya 40% saja. Sebab kita selalu kan menggunakan anggota badan untuk bergerak. Jadi praktikal itu adalah penting sebab kita nak tahu adakah memberi keberkesanan terhadap setiap apa yang dipelajari di universiti ataupun sebaliknya. Okey. Jadi kita tahu kebanyakan kursus yang ditawarkan di universiti berasaskan teori semata-mata. Jadi kuranglah praktikal di untuk dilaksanakan. Okey, sekiranya ada pun ataupun jika ada dibuat, kerja-kerja praktikal hanya sebahagian kecil saja dalam tempoh kursus. Sukatan yang disediakan oleh pihak universiti kurang berorientasikan penciptaan sendiri, kurang kreatif dan inovasi. Sebab tu, kebanyakan graduan yang dihasilkan oleh IPT tempatan gagal memenuhi kehendak di pasaran kerja. Pada akhirnya, graduan lepasan universiti rata-ratanya gagal untuk melahirkan diri dalam pekerjaan kerana tidak memenuhi kriteria. Baik. Kita pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu pendidikan. Jadi, apakah soalan-soalan yang ditanyakan yang berdasarkan daripada tema pendidikan lah. Baik. Ada 6 isu pendidikan yang masih lagi sedang berjalan ataupun sedang berlaku pada masa kini. Yang pertama adalah pendidikan bertaraf dunia. Kedua, pendidikan tinggi swasta, siswazah menganggur atau graduan menganggur, pendidikan teknik dan vokasional, pendidikan keusahawanan, dan pemupukan budaya sains dan teknologi dalam pendidikan. Isu pendidikan bertaraf dunia. Apa yang dimaksudkan dengan isu pendidikan bertaraf dunia? Maksud di sini adalah satu komitmen dalam usaha Kementerian Pendidikan bagi memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ia dapat ditingkatkan kepada satu standard yang tinggi dan mampu menyaingi negara maju yang lain. Apakah langkah-langkah untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia? Yang pertama adalah pengkorporatan universiti. Langkah pengkorporatan di universiti, tujuan dia adalah untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menggunakan tanggungan kerajaan untuk membiayai pembelanjaan pengajian tinggi. Juga menjadikan sektor pendidikan negara ini lebih dinamis perkembangannya. Selaras dengan pengkorporatan universiti adalah diharapkan supaya pihak pentadbiran universiti mengadaptasikan pengurusan universiti mengikut model-model penswastaan, pengkorporatan dan pensyarikatan yang menekankan kepada perkhidmatan keuntungan dan produktiviti. Kedua adalah reformasi pelbagai aspek organisasi pendidikan.
yaitu mereformasikan kepada pelbagai aspek organisasi pendidikan pada semua peringkat persekolahan. Yang ketiga adalah mengubah sistem pendidikan menengah. Untuk menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia, perubahan yang hendak dibuat mestilah sesuai dengan tuntutan semasa. Jadi apa yang diperlukan itu yang mesti dilaksanakan ataupun mesti dipenuhi. Dalam konteks Malaysia, sistem pendidikan mesti dibangunkan dan dibuat pembaharuannya supaya ia dapat memenuhi tuntutan wawasan 2020. Tapi sekarang dah tiada wawasan 2020 lagi lah, sebab sudah pun dah berlalu lah 5 tahun yang lepas, kan? Menggradekan universiti. Seterusnya adalah menggradekan universiti. Langkah menjadikan pendidikan Malaysia di taraf dunia adalah menggradekan universiti. Penggradean universiti sebagaimana yang diurau-urakan oleh Kementerian Pendidikan adalah satu langkah positif dan menunjukkan komitmen kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan yang tinggi selaras dengan wawasan pendidikan bertaraf dunia. Kalaukan universiti tempatan mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan kualiti dan status pengajaran pensyarah dan profesor di universiti, terutamanya yang tidak mempunyai pengetahuan pedagogi dan asas kaedah pengajaran. Melatih semua pensyarah dan profesor khususnya dalam bidang baru seperti teknologi maklumat, komputer dan teknologi. Sebab ini yang banyak diminta ataupun kuranglah permintaan. Jadi mesti ada galakan yang berterusan lah supaya lebih ramai pelajar-pelajar murid-murid yang mau menceburi bidang ini. Menubuhkan lebih banyak institusi pengajian tinggi swasta. Penubuhannya begitu banyak memberikan implikasi yang besar kepada perkembangan industri pendidikan negara. Keenam adalah mengatasi masalah pengijrahan atau brain drain di kalangan pensyarah. Jangan biarkan pensyarah meminta-minta hak mereka kerana martabat pensyarah amat tinggi kedudukannya. Maksudnya di sini apa yang sudah ditetapkan itu pensyarah atau golongan pengajar mesti akur lah. Mesti akur dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pihak universiti. Sebab Sebab pensyarah ni kan penting ataupun tenaga pengajar ni penting supaya kita mau supaya mereka akan melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti. Untuk itu, kita mesti mementingkan dari segi kualiti dan juga kebajikan para pensyarah. Kita kena dengar, kita kena penuhi, tetapi kita jangan macam melampauilah permintaan mereka yang mungkin agak melampau di situ lah kan. Sebab kadang-kadang kalau memenuhi permintaan yang macam yang tidak berasas atau tidak masuk akal, ia juga boleh merosakkan kualiti lah kelahiran pelajar-pelajar yang berbakat. Memperbaiki sistem kualiti sistem peperiksaan. Macam mana tu? Iaitu memperbaiki kualiti dengan menekankan aspek kognitif dengan menguji kebolehan pelajar dari segi pemikiran kritis, rasionaliti, logik, pertimbangan dan nilai, ketepatan fakta, penyelesaian masalah, aplikasi, membuat penilaian dan sebagainya. Kegiatan kurikulum mesti diambil kira untuk masuk universiti. Ketika ini 10% daripada nilai markah kemasukan universiti adalah datangnya daripada aktiviti kurikulum. Dengan ini, pelajar yang lembab boleh meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Setakat ni okey juga kan? Kita teruskan. Kepentingan pendidikan berkualiti. Banyak sangat dia punya huraiannya, jadi kita ringkaskan sajalah melalui beberapa isi-isi penting. Yang pertama adalah menjadikan Malaysia sebagai hub atau pusat pendidikan serantau.
Okey, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan negara. Okey, yang ketiga, melahirkan lebih ramai tenaga pakar atau tenaga mahir di negara kita. Keempat, negara diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara lain. Okey, kelima, mewujudkan persaingan yang sehat dengan negara maju yang lain. Okey, kalau soalan dia tanyakan apakah kepentingan pendidikan berkualiti, so inilah 5 isi dia lah. Okey, huraian kita boleh tengoklah dari segi contoh dia yang sudah disediakan. Okey, seterusnya untuk bahagian yang seterusnya adalah institusi pendidikan tinggi swasta. Kalau soalan dia tanya kepentingan institut pendidikan tinggi swasta, so ada beberapa isi yang kita boleh kemukakan. Okay, yang pertama adalah IPTS. IPTS itu maksud dia adalah Institut Pengajian Tinggi Swasta. Okay. IPTS dapat menawarkan lebih banyak peluang pendidikan tinggi. Kedua adalah IPTS menjimat kos perbelanjaan negara. Okay, seterusnya, IPTS dapat menghasilkan tenaga profesional yang diperlukan. Ijazah IPTS dapat pengiktirafan seluruh dunia. Okay, kelima, IPTS menawarkan banyak kursus yang berorientasikan kepada keperluan pekerjaan dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan rantau Asia. Okey. Soalan kalau dia tanya, apakah masalah-masalah kewujudan IPTS? Apakah masalah yang timbul oleh kewujudan IPTS ini? Okey. Yang pertama adalah kedudukan bahasa Melayu terjejas. Okay, macam kita tahu, ataupun kita tahu sendiri, kalau siapa yang belajar di IPTS, dia punya bahasa pengantar dia adalah bahasa Inggeris. Bahasa-bahasa lain ada, tapi yang bukan bahasa Melayu lah, begitu. Okay, tapi mostly menggunakan bahasa Inggeris. Okey. Di IPTS, pengajian ilmu kemanusiaan umpama bahasa, sastra, sejarah dan falsafah yang boleh diajar dalam bahasa Melayu diabaikan. Okay, jarang kalau IPTS dapat tengok menggunakan bahasa Melayu, tapi setengah adalah juga. Okay? Bukan juga semua IPTS itu dia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Pengajian ilmu, ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. Okay? Ada dalam bidang yang mengajar guna bahasa Melayu tapi dia tidak terapkan. Sebaliknya, bidang-bidang yang menggunakan bahasa Inggris itu yang diterapkan di situlah atau ditawarkan di situ. Maka status dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu akan tercabar. Jadi banyaklah masalah di sinilah kalau banyak menggunakan bahasa Inggris dalam pengajaran. Sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa pengantar dan bahasa rasmi di Malaysia. Okay? Walaupun dia kata swasta di sini, dia mesti juga sebenarnya ada penerapan bahasa Melayu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar. Okey, yang kedua, masalah kedua adalah masalah kursus dan kualiti institut berkenaan. Terdapat IPTS kurang bertanggungjawab, sebaiknya gairah mementingkan kewangan sahaja. Macam kita tahu, kalau kita bandingkan dengan IPTS dan IPTA, IPTS ini banyak mahal kos. Macam itulah. Jadi siapa yang rasa-rasa siapa yang boleh mampu atau kaya tu bolehlah belajar di IPTS lah begitu. Kalau sederhana, IPTS sajalah jadi pilihan itu. Tengah IPTS, kewibawaan kualiti tenaga pengajar boleh dipertikaikan. Mungkin menggunakan perkhidmatan pensyarah yang kurang wibawa. Maksudnya di sini mereka tidak serius lah. Okey, dia punya mungkin dalam pensyarah di situ atau pengajar di situ tidak serius begitu. Atau main-main lah. Jadi pelajar diabaikan, gaji yang dinikmati begitu. Okey. Pelajar yang lemah diterima dan diberi kelulusan karena sanggup bayar yuran. Itu masalah dia. Okay, walaupun dorang tidak pentingkan dia punya kualiti, tapi dorang pentingkan kuantiti. Maksudnya di sini dorang pentingkan kewangan lagi penting daripada kualiti para pelajar tersebut. Okay, polarisasi sosial akan muncul. Maksudnya macam mana ni?
sektor pendidikan sepatutnya menyatu padukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Tetapi, golongan pelajar IPTA menggunakan bahasa Melayu. Golongan pelajar kerajaan belajar di luar negara merupakan golongan cendekiawan. Pelajar IPTA pula berpendidikan bahasa Inggeris. Timbullah persaingan dalam pelbagai lapangan iktisad atau profesional, baik di sektor awam atau di sektor swasta. Jadi akan lahirlah manusia yang mempunyai perubahan dari segi sikap, tingkah laku berfikir, dan cara hidup. Jadi ada keterbatasan antara golongan-golongan, golongan-golongan manusia disebabkan oleh faktor tempat pembelajaran. Jadi muncullah isu monopoli IPTS oleh golongan kaya saja. Jadi menyebabkan jurang perpaduan wujud dan perpecahan masyarakat. Okey. Yang terakhir sekali adalah permit pelajar disalahguna oleh para penjenayah. Ini yang bahayanya. Pelajar antarabangsa diberi permit tinggal lama di sini. Akan ramai penjenayah menyamar sebagai pelajar dengan mendaftarkan diri dengan IPTS. Jadi tujuan di situ untuk menjalankan kegiatan jenayah. Misalnya jenayah internet, pengedaran dada, dan penjenayah lain. Contoh, pelacur menyamar sebagai pelajar antarabangsa. Tujuannya adalah untuk melakukan pelacuran di Malaysia. Jadi dia macam buat identiti dia lah untuk menyembunyikan identiti asal macam tu. Baik. Okey, soalan seterusnya, kalau dia tanya apakah faktor pengangguran siswa di Malaysia? Okey. Yang ini memang memang tidak dinafikan, memang sentiasa berlakulah pengangguran siswa di Malaysia ni. Okey. Pengangguran merupakan satu fenomena yang lazim di Malaysia. Pada zaman dulu, pengangguran dalam kalangan siswa kurang berlaku kerana persaingan kurang sengit. Tetapi pada era globalisasi sekarang ini, pengangguran dalam kalangan siswa semakin sengit. Jadi semakin maju teknologi di negara, semakin banyaklah kemungkinan besar pengangguran siswa itu banyak berlaku. Okey. Apakah faktor-faktor ataupun menjadi sebab pengangguran siswa di Malaysia? Yang pertama adalah sikap siswa sendiri yang terlalu memilih pekerjaan. Hal ini kerana mereka lebih suka tinggal di rumah tanpa melakukan apa-apa pekerjaan daripada bekerja dalam pekerjaan yang tidak diminati oleh mereka. Sebagai analoginya, mereka lebih sanggup menganggur daripada bekerja sebagai kerani atau jawatan lain yang dirasakan kurang setaraf dengan status diorang lah. Jadi, akan menyebabkan masalah pengangguran dan berada dalam situasi yang susah kerana terlalu memilih pekerjaan. Okey. Sebenarnya banyak peluang, tapi ada setengah pelajar atau siswa bersikap memilih. Begitu. Jadi mereka mau yang mereka rasa setaraf begitu. Itu pun tengok juga daripada kota. Sebab untuk memenuhi bidang-bidang yang kurang di negara kan, mereka memerlukan kuota pelajar yang tinggi untuk masuklah begitu. Okey. Kurangnya kemahiran berkomunikasi dan menguasai pelbagai bahasa. Syarikat-syarikat pada masa kini memerlukan orang yang mahir dalam penguasaan bahasa dan kemahiran berkomunikasi yang banyak supaya memperbanyak peluang perniagaan di seantero dunia. Contohnya, siswa yang kurang fasih berbahasa Inggeris dan Mandarin akan lebih suka mendapat tawaran pekerjaan. Sekarang ni banyak pekerjaan yang memerlukan kita mesti menguasai bahasa ketiga. Jadi kena ambil peluang sebab itu adalah cara dia supaya kita boleh dapat pekerjaan tersebut ataupun masuk dalam bidang tersebut. Penggunaan bahasa ketiga sekarang penting sebab kita akan banyak berhubung dengan negara-negara luar itu. Impaknya, mereka yang kurang mahir dalam penguasaan pelbagai bahasa akan menyebabkan mereka kekurangan keyakinan pada diri sama-sama diri temuduga dan mengakibatkan mereka kehilangan peluang pekerjaan. Jadi penggunaan bahasa ketiga pada masa sekarang ini sangat pentinglah. Begitu. Jadi mesti kena kuasai sekurang-kurangnya satu bahasa asing selain daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ini semua negara pakai. Tapi kalau untuk yang bahasa ketiga ni
Tidak semua orang boleh lah begitu, tapi boleh juga belajar lah begitu. Oke. Bilangan siswa yang semakin meningkat. Oke. Disebabkan jumlah pengangguran yang sentiasa meningkat. Sikap majikan yang terlalu memilih pekerja. Ini disebabkan oleh setengah majikan lebih cenderung untuk memilih pekerja asing yang bergaji rendah berbanding pekerja tempatan. Misalnya, pekerja asing yang datang dari negara Indonesia, Bangladesh, sanggup menerima gaji yang sedikit. Kesannya, kebanyakan siswa tidak ingin bekerja keras menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dalam pasaran kerja yang semakin kompleks dan sengit ini. Okey. Pengangguran siswa dapat dikaitkan dengan sikap majikan yang memilih pekerja yang berpengalaman dan bergaji rendah. Tidak pastilah kenapa diorang buat macam tu. Okay. Jadi untuk memenuhi permintaan, jadi sebagai pelajar, kita mesti berusaha untuk mencapai kecemerlangan lah dengan mencapai apa-apa dalam bidang aspek pelajaran dan juga dalam kurikulum. Sebab semakin hari semakin bertambah persaingan. Jadi kita mesti kena tampilkan yang lain daripada yang lain begitu. Okey. Terusnya yang kelima adalah kelulusan mereka tidak sesuai dengan permintaan dunia pekerjaan. Majikan akan lebih berhati-hati menggunakan kriteria ini untuk memilih graduan-graduan yang diperlukan. Okay, graduan yang mempunyai kelulusan yang tidak boleh dipasarkan akan menghadapi tempoh kritis dan terpaksa menganggur dalam tempoh yang lebih lama. Okay, keperluan pengambilan dan penambahan tenaga buruh akan dihitung dengan lebih teliti dari segi keberkesanan kos dan produktiviti. Okay, jadi akan bersifat bersaing atau menimbulkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini akan memberi faedah yang besar kepada majikan untuk memilih kualiti tenaga yang terbaik yang menguntungkan firma-firma perniagaan mereka. Okay, yang keenam adalah kurang bersedia menghadiri temu duga. Ada juga segelintir siswa yang mempunyai pencapaian cemerlang tetapi tidak mendapat peluang pekerjaan disebabkan mereka tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman bekerja serta tidak keyakinan diri semasa temu duga dijalankan. Jadi, apakah usaha yang perlu dibuat untuk mengatasi pengangguran siswa? Okay, kalau soalan ditanya, apa yang kita perlu kemukakan idea? Okay, yang pertama, okay, memperkenalkan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan SPPK. Tidak lagi berorientasikan terhadap peperiksaan sepenuhnya sebagai langkah tepat bagi melahirkan model insan holistik. Jadi pelajar sudah pasti mendapat peluang yang seimbang, terutamanya mereka yang kurang cemerlang dalam akademik dan menunjukkan diri dalam aspek kepimpinan, sosial dan komunikasi. Okay, yang kedua adalah penekanan terhadap penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi. Ketiga adalah meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan. Kaedah pembelajaran dan pengajaran adalah menggunakan pendekatan belajar melalui bermain. Sebab pada umur 4-5 tahun itu mereka masih lagi adalah fasa untuk menerima ilmu atau mempelajari benda yang boleh dipahami begitu. Aktiviti yang dirancang menitik beratkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Okay, yang kanak-kanak yang berumur 4 dan 5 tahun diberikan pendidikan awal dan ini akan melahirkan generasi kanak-kanak yang cemerlang. Penyertaan kanak-kanak yang berumur 4 dan 5 tahun dapat dibuktikan melalui penyertaan semua kanak-kanak normal melangkah masuk ke sekolah dengan menguasai 3M sebelum masuk ke tahun 4 sewaktu sekolah rendah. Okay, yang keempat, memperluaskan pendidikan nasional, vokasional dan teknik. Memantapkan sistem pendidikan negara berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan SPK. Okay. Itu usaha mengatasi pengangguran siswa. Okay. Seterusnya adalah isu memupuk budaya sains dan teknologi dalam pendidikan. Okay. Apakah usaha-usaha untuk memupuk budaya sains dan teknologi? Yang pertama adalah ibu bapa hendaklah memperkenalkan dunia sains dan teknologi kepada anak-anak.
Okay, yang kedua adalah fobia terhadap sains perlu dihilangkan dalam diri pelajar melalui usaha-usaha oleh pihak tertentu, terutamanya sekolah lah, pihak sekolah. Sebab mata pelajaran sains ini kan diajarkan di sekolah. Jadi bagaimana cara pihak sekolah melalui guru-guru itu untuk memastikan sains ini adalah seronok untuk dipelajari oleh murid-murid. Okay. Memberikan penekanan kepada aspek amali dan pendidikan. Menawarkan lebih banyak kursus yang berkaitan dengan sains dan teknologi di IPT. Mengadakan kempen budaya sains dan teknologi dalam kalangan pelajar. Okay, seterusnya masuk kepada isu pendidikan teknik dan vokasional. Okay. Soalan kalau dia minta apakah peranan teknik dan vokasional kita boleh sebut memenuhi keperluan sumber tenaga rakyat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Okay. Yang kedua adalah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan melahirkan masyarakat berinovasi. Oke, soalan kalau dia tanya, apakah cabaran pendidikan teknik dan vokasional? Oke, yang pertama adalah memastikan keluaran pendidikan teknik dan vokasional berkualiti dan memenuhi aspirasi falsafah pendidikan negara. Oke, yang kedua adalah memperkasakan pendidikan teknik dan vokasional melalui sistem pendidikan yang bersepadu dan menghadapi arus perubahan semasa. Baik, kita masuk kepada bahagian budaya. Oke, kita pecahkan kepada yang pertama dari segi aspek sukan. Oke, so sudah diberikan soalan di sini. Sukan memainkan peranan yang penting dalam sebuah negara dan kegiatan sukan merupakan alat yang paling berkesan untuk membina kesehatan tubuh badan. Soalannya, bincangkan kepentingan sains dan teknologi dalam meningkatkan mutu sukan negara. Sains dan teknologi dalam meningkatkan mutu sukan. Yang pertama adalah menyediakan teknik latihan sukan yang saintifik dan sistematik. Yang kedua adalah penggunaan peralatan sukan yang modern, penggunaan sains pemakanan, kemajuan sains perubatan dalam sukan, dan kemajuan teknologi maklumat dan berkomunikasi ataupun telekomunikasi. Itu adalah kepentingan sains dan teknologi dalam meningkatkan mutu sukan. Oke, soalan kedua, kepentingan sukan kepada negara. Melahirkan atlet-atlet berbakat negara. Yang kedua adalah sumber pendapatan negara melalui penganjuran sukan antarabangsa. Penyediaan atau menyediakan peluang pekerjaan. Yang keempat, pembinaan sosial dan pembaikan keseimbangan emosi. Oke, sukan sebagai alat perpaduan. Sebagai asas dalam pembentukan pendidikan jasmani dan kegiatan kurikulum. Oke. Seterusnya. Oke, kita masuk kepada pembangunan sukan. Ini cikgu kena cepatkan lah. Oke. Sebab kita akan tamat pada pukul 9.50 lah, kita akan habis awal pada hari ini. Oke. Usaha kerajaan membangunkan bidang sukan negara. Oke, yang pertama membangunkan infrastruktur moden dan canggih. Kedua adalah pemberian insentif. Ketiga, menyediakan lebih banyak tenaga pakar, program presiden atlet. Oke, pemantapan pengurusan sukan dan program mencari bakat muda yang berpotensi. Oke. Masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang sukan. Oke, ini pun akan tanyalah masa tahun 2019. Oke, mungkin boleh ditanya lagi. Mungkin akan ditanya lagi dalam tahun ini lah. Kita tidak tahulah kalau yang itu. Oke, kalau soalan ditanya, apakah masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang sukan? So, kita boleh sebutkan. Yang pertama, sikap atlet tidak mempunyai disiplin yang kuat dan tidak ada jati diri. Oke, jadi sukarlah untuk membentuk budaya-budaya yang boleh membawa kepada peningkatan prestasi.
Ada kalanya atlet yang terlibat dalam satu permainan mengamalkan sikap yang tidak bertanggung jawab, seperti tidak datang untuk latihan, seperti mana yang diarahkan. Ini akan menyebabkan terjejaslah taraf pencapaian disebabkan mereka tidak mempunyai sikap disiplin yang tinggi. Kegagalan menjadikan program yang berkualiti. Atlet lalu bergantung kepada pengurusan sukan. Okey? Manakala pengurusan sukan lebih mementingkan diri daripada kebajikan atlet. Persatuan sukan tidak profesional, pegawai tidak mempunyai visi dan misi. Jadi, sebaliknya menggunakan persatuan untuk kepentingan diri, sikap pegawai yang suka mencari pengaruh pegawai yang tidak punya ilmu dalam sukan tersebut dipimpin oleh individu yang dipilih sebulat suara. Yang ketiga adalah amalan rasuah, sama ada menerima atau memberi. Okey? Atlet diberi rasuah untuk menang ataupun kalah. Itu yang bahaya dia. Mereka dipengaruhi oleh golongan poki memberi rasuah yang lumayan untuk kepentingan mereka. Biasanya, permainan pasukan seperti bola sepak dan badminton. Okey, mereka mengatur perlawanan untuk mendapat keuntungan cepat tanpa memikirkan kepentingan negara yang dipengaruhi sikap tamak atlet. Okey, kelemahan pengurusan sukan. Pembayaran gaji yang lambat, kekurangan pelapis baru. Pandangan dan tanggapan masyarakat sukan tidak menjamin masa depan. Banyaklah halangan-halangan di situ. Tidak program untuk menarik minat pelajar di peringkat sekolah untuk terlibat dalam sukan dan tidak ganjaran yang menarik, tidak promosi untuk galakan pelajar terlibat dalam sukan. Jadi semua tidak dibuat, jadi kuranglah penyertaan pelajar-pelajar dalam bidang sukan ini. Kekurangan jurulatih profesional ini pun salah satu masalah juga. Okay? Permainan dan acara sukan negara kita memerlukan jurulatih profesional. Tapi cabarannya adalah negara kita kekurangan jurulatih profesional. Tanpa bimbingan jurulatih profesional, strategi permainan akan menjadi kurang efektif. Jadi kenalah ada jurulatih yang profesional untuk dapat memberi tunjuk ajar yang baik. Okey. Kekurangan alatan sukan yang moden dan canggih. Okey. Contoh soalan kedua ini tentang dasar sukan negara. Okey. Dasar sukan negara bermatlamat untuk mewujudkan budaya sukan dalam kalangan masyarakat. Apakah kepentingan dasar tersebut kepada masyarakat dan negara? Okey, yang pertama adalah pembinaan sasial yang baik melalui sikap budaya yang tinggi, semangat kesukanan yang tinggi, dan pembentukan kesedaran diri yang tinggi. Kedua adalah meningkatkan tahap kesihatan, iaitu mengelakkan daripada pelbagai penyakit dan meningkatkan kecergasan fizikal dan kecerdasan mental. Yang ketiga, memanfaatkan masa senggang melalui aktiviti beriadah atau berrekreasi, mengelakkan gejala sosial, merapatkan hubungan kekeluargaan atau kemasyarakatan. Okay, yang keempat adalah meningkatkan semangat kesukarelaan. Okay, apakah kepentingan dasar sukan kepada negara? Yang pertama adalah meningkatkan imej negara. Kedua adalah menjalin hubungan kerjasama atau persahabatan dengan negara luar dan meningkatkan daya saing.